Datuk melihat perbahasan sifat 20 ni dalam masyarakat ni memang diajarlah. Tapi dalam masa yang sama kita tengok kepercayaan kepada bomo kan dalam mutakhir ni, khurafat, kubur dan sebagainya tu juga dahsyat. Seolah-olah macam dia tak ada nak dibawa. Itulah yang mereka nak sibuk tentang sangat. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Itu seolah-olah menjadi salah besar. Dan ini kita akan bicarakan dalam podcast yang lain. Agenda penyentuhan agama yang kenapa nak dibuang tiga hal ini. Okey. Itu yang mereka bahaskan. Mereka tak bahaskan tentang tangkal mangkal, tentang sebahagian khurafat itu jadikan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, satu sifat harus 41 digabungkan, dijadikan rajah, dijadikan tangkal. Ada di Malaysia, ada macam-macam lagi. Itu tak kira bunga bomoh Mak Zain itu lagi, dan tak kira lagi Mama Ghufran yang mengaku dia Syairah Maturidiyah. Bahasa semut lagi. Bahasa semut. Kesemuanya mereka itu menggunakan, kerana bukan kita kata apa yang dibahaskan tentang sifat 20, 13 ataupun 7 sebelum itu langsung tidak ada fungsi dalam perbahasan itu. Ada asas yang menyebabkan mencetuskan perbahasan itu. Ada isunya yang dibangkitkan. Tapi apabila isu itu nak dibawa, dijadikan semua orang awam kena faham seperti itu. Padahal orang awam tu tak terlibat pun dengan, dia tak pernah baca buku Aristotle, dia tak pernah baca buku Plato, dia tidak pernah terkena tempiasan falsafah seperti yang terkena pada zaman Baghdad. Untuk apa? Kerana dia nak diheret kepada itu. Dia telah beriman secara fitrah. Dia telah lahir, dia tahu daripada kecil. Tak terkena berapa ramai orang yang dengar ini, kalau kita bahas, yang dalam netizen ke di kalangan golongan agama yang terbabit dengan isu-isu Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah dalam masalah ayat sifat. Berapa orang dalam kalangan umat Islam? Ada 10%? Tak ada pun. Saya ingat mungkinlah kalau paling banyak 10%. 90% kalau umat Islam tak tahu hal ini. Mereka tahu Allah itu, mereka baca Allah, berdoa, mereka mengangkat tangan, mereka membaca Al-Quran. Ketika mereka menyebut Ar-Rahman, mereka doa Tuhan di atas aras. Mereka tak pernah terbayang Tuhan sama ada duduk di atas aras, kemudian sama dengan makhluk seperti mana ustaz-ustaz bersirah. Tak ada mereka. Tak ada. Fitrah mereka telah menafikan hal itu. Yang adalah iman, kepercayaan kepada kewujudan Tuhan yang Maha Agung. Tak ada pun. Tak siapa nak terbayang Allah macam bertangan. Hatta apabila mereka menyebut Allah Yadullah, mereka terima bahawa Allah dengan segala kebesarannya, dengan makna yang layak baginya. Tak ada siapa pun terbayang tangan seperti mana yang Syekh Azhar kata, bila kata ada tangan nanti akan ada tulang belulang. Tengok dia sebut tulang belulang, nanti akan ada juga darah. Melazimkan benda. Dia melazimkan apa yang tak dilazimkan, apa yang tak dianggap, tak disebut oleh orang-orang yang menyebut bahawasanya kita menerima menyifatkan Allah seperti yang dia sifat dirinya dalam kitab dan sunnah. Itu kan ada riwayat dalam Sahih Muslim, kilta yadaihi yamin kan. Kedua tangan Allah Taala itu kanan. Mereka lukis patung yang dua tangan di belah kanan. Lepas tu mereka anggap kita musyabbihah. Sedangkan yang musyabbihah itu ialah yang melukis itu. Dia yang membayangkan Allah dengan makhluk. Tidak pernah terbayang dalam akal Muslim yang sejahtera akidahnya bila disebut oleh Nabi kedua tangannya kanan. Kita tak pernah fikir dan tak pernah bayang bagaimana kedua tangan itu kanan. Kerana itu adalah sifat makhluk kalau kita lukis. Macam kita kata Facebook, muka buku. Tak ada orang yang tipu di mana hidungnya, di mana matanya, tapi orang menerima kewujudan Facebook itu. Orang tak kata wujud itu sebenarnya tidak wujud, hanya satu kata-kata saja yang sesuai. Orang tak ada. Memang orang wujud. Tak tawil. Memang wujud dengan sifatnya. Orang tak tahu yang mana hidungnya, mana telinganya. Dan mereka pun guna dalam Facebook dan menjahanamkan Facebook orang lain dengan menggunakan titik-titik yang tidak benar. Okey. Tapi itulah tiba-bila sampai pada Tuhan, mereka begitu sekali pemikiran tajsim begitu kuat dalam fikiran mereka. Mereka tak boleh bergerak dengan ayat-ayat ini. Sehingga mereka menyatakan kalau kita sebut kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bila orang tanya mereka macam Allah mendengar, awak mendengar, awak sama dengan Allah atau Allah sama dengan awak? Oh, mendengar lain. Kenapa awak tak apply saja kepada ayat-ayat lain itu? Mungkin Ustaz Nidhal lebih detail dalam hal ini.